أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akira Ronin atau boleh panggil Phil. Okey, selamat datang kembali dekat podcast Sembang Seram. Kita membawakan kisah seram. Okey, untuk yang episod yang kali ni, saya ada seorang kawan yang saya kenal sangat dah lama, Lokman. Hai Lokman. Ya, hai. Assalamualaikum Lokman. Waalaikumsalam. Okey, Lokman. Apa khabar Lokman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Sihat Lokman? Biasa terasa lah. Sihat. Ini first time kan Lokman ada datang kat podcast ni? Lepas. First time kan? Sebab masa episod 1 dulu, Lokman ni sebenarnya dia ada tau. Tinggal lagi Lokman ni dia tak ada cerita time tu lah, masa first episode. Betul tak Lokman? Ya, betul. Asyik senyap. Sectionnya ya. Tapi Ada pun untuk saya hari juga. ni jadi untuk hari ni memang banyak peluang untuk kau cakap Lokman. Aku memang akan bagi peluang kat kau. Kita serang. Cerita seram Okay Lokman, so far memang tak pernah ada kisah seram Tak ada rasa je. Tak ada tahu dah. Tahu. Maksudnya, diri ni berani sangat tu. Sampai tak kena cakap Yeah. tak pernah. Tak dah rasa je. Tapi tak minta lah benda tu datang. Tapi tak minta lah kan. Agak tak ada lah. Memang tak ada langsung lah. Memang daripada dulu sampai sekarang memang tak pernah ada Tak ada dengar cerita je lah. Dari kawan-kawan cerita. cerita daripada kawan-kawan lah. Mungkin boleh kongsi sikit cerita daripada kawan-kawan kan dalam ni. Boleh je kita buka-buka. Ya, boleh. Boleh. Boleh cerita ni. Dah boleh cerita. Ada satu cerita ni macam Kita boleh kita dah memang dah boleh start dah sekarang. Okay. Mana tu cerita dia? Orang first time masuk ni cerita ni. Cerita dia macam ni kan. Dia pasal seorang kawan aku ni. Dia kena gangguan lah. Masa dia orang kisah pasal apa tu ni, kisah penuh macam pasal ada kawan aku ni, dia kerja satu company. Dia ada bagi setiap pegawai dia satu phone. Dia nama Oppo katanya. Satu untuk dia orang guna. Lepas tu dia pun kata dia memang sangatlah jakut dia dapat phone Oppo tu. Sebab katanya dah 5 tahun tak pernah tukar handset dia. Tak tahu 5 tahun dulu punya macam mana zaman Samsung J5 kot kat sini. Hari dah. Itu lah jakut. Lepas tu dia pun kata
Sebab niat dia kan. Dah hati nak install game masa tu. Sebab pembuat Oppo tu. Tapi niat dia pun dah lain. Memang kena lah jawab kan. Tapi masa dia bawa balik rumah. Sekarang dia drive tu. Sambil tuan bayar. Tak main game apa kat phone dia kan. Sampai kat rumah. Mak tu malam tu. Biasalah dia dah keluar malam. Balik sampai ke rumah waktu malam. Biasalah dia nak parking. Tak dapat rasa bawah pokok katanya. Masa nak park tu. Dia rasa macam ada benda di dekat sebelah kiri kereta. Okay. Lepas tu. Dia tak ada rasa seram dengan kakak ni. Sebelah kiri dia ingat kan. Dia anggap biasa-biasa lah. Ada benda yang boleh tak elok kot. Mungkin orang lalu lintas anggap motor lalu. Last sekali dia pun reverse kereta dah masuk parking. Lepas tu dia tengok kat semen sisi kiri dia. Rupanya bukan motor. Rupanya Kak Long baju putih. Memang diri kat belakang sebelah kiri. Allah, terkejut je. Tapi itulah sebab kan nak takut rasa sangat. Dia gagahkan lah. Nak pergi juga park kereta. Lepas tu dia pun buka lampu dalam. Sebab dah macam takut. Dia dah siap park tu. Dia tengok kat belakang. Tak ada. Lepas tu dia sambung bilik phone yang dia dapat dia kembali lah. Masa dia malas nak masuk rumah lu. Selalu dia memang selalu. Dia dah balik kerja, dia malas masuk rumah awal-awal. Dia saja nak dapat kereta. Lepas tu tiba-tiba tengah main phone tu. Dia macam dengar dia benda jatuh kat bonet belakang. Lepas tu dia pun pergi tengok lah. Dia toleh ikut kat mirror lah. Tiba-tiba dia punya lampu kereta tu terpadam. Lepas tu dia try hidup balik. Dia terpadam balik. Lepas tu dia tengok cermin. Dia tengok benda tu yang macam Kak Long baju putih tu ada kat situ. Dia kata main belakang tengok. Lepas tu dia tengok Kak Long tu pun tengok dia balik. Dia pun dia macam nak main mata sebenarnya tu. Aku tengok. Lepas tu dia pun slow lah keluar dari parking tu. Sebab tak nak dia ada apa-apa kan. Dia saja keluar balik area tu. Dia balik kedai kat rumah tu. Lepas tu tak sampai 5 minit. Dia patah balik kat rumah dia. Lepas tu nak pastikan balik benda Kak Long lah. Dia tu ada lagi tak. Tapi dalam firasat hati dia kata ada lagi. Cuma bayang yang kata. Lepas tu lampu kereta dia dah okey lah. Macam tu lah. Memang takut dia kata. Dia penakut ni tu. Itu yang dia risau kan. Lepas tu terus lepas dia dah habis dia rasa kan dia parking terus masuk rumah. Macam tu dia. Kak Long Kak Long baju putih Jadi kiranya benda ni ada kat parking tu lah. Dekat parking tu. Dekat tempat biasa dekat parking kat belakang dia tengok sampai dia tepi. Tak tahu lah disebabkan pokok dia bawa kat parking tu kan, ataupun phone dia bawa tu ke, ataupun memang ada benda yang rekod daripada phone tu, ataupun dalam perjalanan dia. Itu masalah. Tapi time tu memang dia boleh dapat phone, dia pasal and saya tengah saya macam tu. Jadi kiranya Kak Long ni tak ganggu dia lah ke macam mana? Ada tapi tak mengganggu dia teruk lah setakat main mata je lah. Memunculkan diri satu. Cuma macam dah takut macam-macam hari terfikir macam-macam rasa-rasanya. Tapi dia nasib baik dia tak tegur dia dah orang yang takut nak tegur macam mana. Kalau aku pun dia nampak tak nampak je lah. Seram naik rumah tadi. Kalau kita pun nampak pun kita buat tak tahu je lah kan. Terus je lah. Malam tadi korang lagi lah. Yelah. Yang member ni lelaki lah perempuan?
Dia kawan perempuan. Namanya Kawan Mona. perempuan. Tapi dia nama tunggal lah. Kita panggil dia namanya Oh. Mona. Oh, okay. Jadi dia tak nak reveal nama dia lah. Dia kata tak apalah. Tak je famous dengan guna nama Mona tu. Bagilah. Oi, jadi itu lah dia kan. Dia ingat apa kawan Lokman ni, dia ingat motor kan. Masa tu dia nak parking betul kan. Dia nak parking and then dia nampak apa kelibat tu, dia ingat motor. Rupanya bukan motor Kak Long. Kak Long Long baju putih. putih. Tapi serius lah kalau bagi orang yang betul-betul yang tak kuat iman ke, yang kalau ternampak tu tak tahulah. Sebab dia lain orang lain je man kan. Betul. Lain orang lain. Kita pun tak kenal masa kita buat sebab macam kita lah, kalau macam aku kalau nampak macam benda-benda macam tu kan, aku biasa buat tak tahu je. Bukannya kita nak cakap kita ni takut dia, tapi kita tak nak lah. Tak nak melibatkan tak diri. nak cakap. Betul? Biarlah. Dia memang dia punya dunia. Kita berkongsi dengan dia. Betul. Sebab kita ni tak boleh nak tunjuk yang kita ni takut sangat, dan kita pun tak boleh nak jadi berani sangat kan dengan benda macam ni. Sebab cerita kalau pasal Kak Long ni lah, Kak Long apa baju putih ni kan, rambut panjang ni, mana pergi mesti akan ada dia. Dia ni kira antara yang famous lah kat Malaysia ni. Betul. Dan banyak cerita-cerita pasal dia. Betul. Aku pun kalau baca macam kisah-kisah seram dekat internet pun, kat FB ke, kat Twitter, mesti akan libatkan dia. Mesti dia akan ada. Waktu malam-malam, sorang-sorang. Itu je. Ni apa, Maya Karin. Main pelan-pelankan dia. Macam dia kot. Tentang phone Oppo ni. Dia orang curi. Tak pulang-pulang. Mana tahu. Betul. Boleh jadi. Pasal benda ni. Okay. Memandangkan apa, Lokman pun tak ada lah banyak cerita, tapi dia ada cerita daripada kawan dia. Kan? Cerita daripada kawan pun seram. Cerita tu memang seram juga bagi. Ya, betul. Kalau kena kat aku pun tak tahu dia nak buat apa tu. Rasanya menggelopor lah orang kata. Memang pasang radio ayat puisi tu. ayat Rukiah Tukar pasang radio Ikim lah apa tu. Betul. Okay, ni kita adalah beberapa cerita yang hantar personal kat aku lah. Ni, diorang ada DM aku. Mostly memang kawan-kawan lah yang DM selalunya. Okay. Okay, kita first ni lah. Okay, cerita first ni dia macam ni. Okay, Akil. Dia ni pun sama juga macam kawan kau juga. Dia tak nak nama dia di-reveal lah. Betul. Sebab nama biasa orang kalau hantar dekat aku, dia mesti tak nak nama dia reveal. Sebab mungkin yalah, benda-benda macam ni kan kita bukan tahu lah kan. Yalah. Atau orang bermusuh ke. Betul. Boleh jadi. Kita pula marah. Kita kena lagi. Betul. Dalam keselamatan kita guna nama-nama. Nama samaran pun boleh kan. Jadi apa ceritanya? Cerita dia macam ni. Okay. Aku duduk seorang. Duduk seorang. Aku duduk seorang. Kalau orang tak tahu.
Dia duduk seorang, dia kata ni. Aku duduk seorang kalau kau nak tahu. Duduk dengan kucing. Okay. Duduk. Rumah teres lah dia kata. Tapi dia menyewa ni sebab dia kata apa? Tapi owner suka tanam pokok dalam rumah. Dia cakap owner ni suka tanam pokok lah. Ada pokok mangga, ada pokok rambutan. Tu dalam kawasan rumah dia lah dia kata. Depan rumah ke belakang rumah? Dalam kawasan rumah maksudnya mungkin sama ada depan atau belakang lah kot. Kita tak tahulah. Sebab dia cakap dalam kawasan rumah je. And then dia cakap, best tak? Best kan? Lepas tu dia kata, pokok dia tak best ke. Rumah aku and lot, tapi ada tanah besar. Pokok dia tu tinggi. Lepas tu dia cakap, aku tak boleh ambil gambar sekarang sebab aku pun tak ada keberanian nak ambil gambar pokok tu malam-malam. Pasal pokok lah kan? Kalau masa aku balik rumah tu, masa nak masuk rumah pun selalu tak pandang pokok tu. Jadi maknanya ni rasa pokok ni kat depan lah ni, kawasan depan lah sebab dia kata dia balik. Masuk rumah pun dia selalu tak pandang pokok tu. Memang dia kalau kau jenis macam mana? Dia sebab end lot kan? Memang tanah end lot. Memang tanah besar lah. Memang akan ada lah pokok kan? Tepi-tepi tu. Memang kalau kau jenis boleh nampak, memang kau akan nampak. Ada seorang family aku ni datang rumah aku. Dia memang ahli silat lah. Ada mengajar budak juga. Dia kata memang ada bertenggek dekat pokok tu. Cuma benda tu tak kacau. Itu je lah cerita aku. Jadi dia ni benda ni tak kacau lah. Dia tak nampak. Tapi kira benda ni benda ni menghuni kat pokok tu je. Maksudnya selagi pokok tak lagi itu, selagi tu dia lagi itu. Tapi kalau asalnya macam ada orang tanam menanam pokok tu ni. Kalau pokok, aku rasa kalau pokok tu tumbang, kalau dia potong, confirm dia akan merayau. Dia ngamuk agaknya kan. Kalau akan merayau, akan cari tempat lain. Yelah rumah dia pula kan. Rumah dia pula. Jadi dia mungkin dia akan ngamuk lah. Dia akan kacau lah. Dia akan kacau confirm. Jadi itulah cerita dia. Dia tak nampak tapi dia punya one of ahli family dia ni, keluarga dia ni nampak lah. Sebab orang silat ni selalu kita tahulah dia pun ada ilmu lah kan. Macam kita ni dia. Kira benda ni bertenggek je lah kat atas pokok tu. Tapi kalau macam kau Man, aku nak tanya lah. Kalau macam kau prefer macam sekarang ke atau kau memang prefer nak nampak benda tu macam andai kata hijab terbuka kan? Dah tak payah. Tak payah. Sebab kalau kita nampak, maknanya kita jadi alam lain. Betul. Kita akan nampak benda lain. Memang kita akan rasa kita akan nampak lah. Jadi macam walaupun dia orang tahu yang kita tak nampak, tapi sebabkan kita boleh nampak, dia akan perasan. Dan confirm dia akan dekat. Dan mungkin kita akan jadi sebagai perantaraan di antara manusia lain dengan dia. Betul. Sebab kita boleh lihat dua alam yang berbeza. Itu pun kalau memang nak rasa, tapi baik tak payah merasa lah. Memang tak payah rasa kan. Benda macam ni kita memang tak payah minta lah. Jangan minta lah. Sebab memang dah orang kata, dah Allah cakap jangan manusia tak payah
tengok alam gaib. Sebab kalau tengok alam gaib akan jadi lain untuk manusia. Tapi kalau macam apa? Macam contoh lah, macam contoh setengah orang tu kan yang dia orang dah memang nampak benda tu kan, macam hijab terbuka kan. Tu macam mana pula? So orang kata macam mungkin rezeki atau kelebihan yang Allah beri untuk dia untuk jalankan tugas yang lain. Semua kita tahu. Betul. Mungkin dia pun tak tahu. Pandangan aku lah macam tu lah. Betul. Boleh jadi. Okey, lepas tu ada lagi lah satu lagi cerita. Okey, ini cerita kedua lah. Cerita kedua yang orang hantar. Assalamualaikum Akil. Okey. Kita ni memang dah lama berlaku. Kita ni berlaku agak dah lama lah. Pada satu hari, salah seorang ahli keluarga aku ni hilang dari rumah. Memang tak tahu ke mana hilang. Jenuh kami satu keluarga mencari di kawasan rumah tersebut. Serta tanya pada jiran-jiran. Kami masih tak jumpa jawapannya. Kami memang dah buntu. Kami dah pergi ke balai polis dan mereka akan bantu mencarinya. Pening kami. Hanya mampu berdoa je lah. Akhirnya kami pun berjaya temui dia atas bantuan polis. Dia dijumpai seorang diri berjalan-jalan di kawasan semak-semak. Dia seperti tidak berada dalam keadaan sedar. Kami ada bawa dia jumpa ustaz. Atas nasihat dari kawan-kawan, keluarga lain dan ustaz mengatakan dia ni diganggu oleh makhluk halus. Selang beberapa minggu kemudian, ketika saya pulang dari kerja, saya dapati rumah saya seperti tunggang terbalik. Ahli keluarga saya yang telah ganggu tadi tu sedang mengamuk dan habis semua dibaling ke sana ke sini. Keluarga saya sedang cuba untuk menenangkan dia tapi tak mampu terkawal. Saya pun cuba membantu tapi tak berhasil. Jadi kami terpaksa menelefon polis untuk meminta bantuan. Dia memang kena rasuk ketika tu. Sejak beberapa hari tu kakak dia kata dia memang tak dapat nak tidur sebab kena gangguan tu. Dan mental dia tak berapa okey. Rumah saya ni memang bersepah teruk. Semua barang pecah berderai. Dan dah macam kawasan kena gempa. Jiran-jiran pun semua ada itu, lihat. Polis pun datang tapi lepas kami cerita dia terkena gangguan, polis tak adalah nak tahan dia. Cuma polis nasihatkan supaya dia dibawa berubat. Kami pun bawa berubat dan ustaz tu memang kata dia terkena gangguan. Cuma ustaz bagi air yang dah dibaca-baca. Dia minum dengan harapan dia baik selepas tu. Ada sekali hari tu, dia mengamuk lagi. Kejadian sama berulang. Saya tak tahan dah. Dan saya cuba beranikan diri menengking dia. Roh jahat yang ganggu dia tu lah. Untuk jangan ganggu keluarga saya lagi. Saya memang terkejut yang benda tu ikut cakap saya. Beberapa hari ahli keluarga saya ni makin menjadi-jadi. Hampir setiap malam dia menjerit-jerit dan ketawa mengilai-ngilai. Aku tak kisah kalau siang. Tapi ni lewat malam. 12 ke atas. Memang seram kami sekeluarga dah tak tahan. Kami bawa dia jumpa ustaz dekat Negeri Sembilan. Dan kami dapati dia ni bukan diganggu hantu biasa. Tapi jin saka. Jin saka aku tak nak cerita mana dia dapat sebab ni dah agak personal. Tapi serius. Memang seram. Ustaz tu dah berjaya ubatkan dia tapi dia pun dah dipindahkan dan tak duduk dengan aku lagi lah. Dekat ni aku tak dengar lah apa-apa dari keluarga lain tentang dia. Itu sajalah cerita dari aku. Terima kasih. Tu je lah cerita dia. Cerita dia ni pasal one of ahli keluarga ni kena kacau lah, kena gangguan, kena rasuk. Tapi yang kacau dia ni jin man. Jin saka.
Mana saka mencari pemilik baru lah. Macam tu lah. Macam ni? Macam saka tu nak mencari pemilik baru. Rasanya macam tu. Sebab Kan? yang kena ganggu ni dia seorang je. Sebab dia nak macam malu lalu tu nak sesuaikan diri dia dengan orang pemilik baru tu. Betul. Lepas tu dia try buat macam tu. Sebab yang kena ni pun seorang ahli keluarga dia tu je. Lepas tu dia punya ni pun dia cakap memang lain macam lah. Ya, sebab saka tu nak dia sebab dia suka pun kat orang tu. Dia biasa dia try lagi. Lepas tu macam tu lah saka. Sebab bila satu makhluk tu dah suka kat orang tu, memang susah nak lepas kan. Betul. Sampai dia bawa jumpa ustaz dekat Negeri Sembilan lah ni, dia kata. Punya teruk dia kan, benda ni. Di sini. Cerita saka ni tu ingat pasal satu cerita dia. Pasal apa tu? Aku tengok pasal satu cerita yang dulu stop pasal filem ni. Kau ingat tajuk dia? Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Ada. Memang ingat. Siapa belakang? Kerry Andre. Betul? Mak dia kata Jahsan. Betul? Betul? Kan pasal ayah dia nak buang saka tu nanti kena buka asap lah. Boleh dia amal mati kan. Lepas tu yang saka tu pula dia tanam kat dalam pokok. Dia simpan dalam jagung. Lepas tu dia simpan masuk dalam tanah tu. Lepas tu pokok tu jadi tumbuh jagung. Satu hari kan jagung tu orang kebang. Dia mencari pemilik baru. Ini mungkin berkait dengan macam cerita yang pertama kau tadi tu. Yang pasal pokok rambutan tu. Betul. Tapi dekat jangan main belakang tu pokok jagung tu dah tebang. Lepas tu dia mengayau lah. Dia cari pemilik baru. Waktu tu sangkut kat cerita kedua ni. Macam tu lah ending dia. Dia macam berkait-kait kan cerita dia. Boleh jadi. Tapi yang cerita pertama tadi dengan cerita kedua ni daripada orang yang berbeza. Cerita lain lah. Memang betul. Tapi ikutkan kalau jalan cerita dia macam tu lah. Kalau ikutkan. Jalan cerita jangan pandang belakang tu lah. Ya. Betul. Tapi kalau macam kes yang benda yang ni lah biasanya selalu kalau macam yang kena ni histeria je. Tapi ni tak macam histeria ni lebih lain ni. Dia macam mengawal tubuh badan orang tu kan. Dia dah macam mengawal tubuh badan tu. Sebab dia pun dah jadi macam mengamuk, macam lain macam kan. Habis satu rumah tu tunggang terbalik dia buat, dah jadi lain lah. Kalau macam aku dekat dalam dia punya situasi pun, aku pun rasa aku pun give up. Tak tahu nak buat apa. Memang buntu juga lah. Betul kan. Sebab dia sedangkan benda makhluk ada. Bila kita dah cuba, dia akan lagi marah. Macam tu makin lama. Second time dia ubat lagi teruk kan dia kata. Dalam cerita tu. Itulah dia. Itulah cerita buat masa ni, cerita aku yang dapat lah. Kita pun ada juga tadi cerita daripada Luqman kan, daripada kawan dia tadi pasal parking. Mona Lisa lah sini. Pasal dia nak parking King jumpa pula Kak Long. And then lepas tu kita ada lagi lah tadi 2 cerita kan, Man kan. Betul lah. Yang tak boleh tahan tu, kita Mona tadi tu saling pandang-memandang, tak tahan. Macam mana? Dia saling memandang-memandang, jeling-menjeling.
Itu Yang kalau kena itu baru habis aku tutup mata aku tak boleh gana. dia pandang memandang bertentangan pula tu Itu yang salah. Seram weh. Tapi sebelum kita habis ni, aku ada teringat lah, ada satu ini cerita ni daripada kawan aku jugalah. Tapi dia tak cerita, dia tak hantar DM lah. Dia cerita ni face to face lah masa tu. Dia teringat lah. Dia cakap dia ni duduk rumah sewa tau. Member aku ni. Dia duduk rumah sewa. Dalam rumah sewa dia tu, kiranya ada dia, ada seorang makcik, and then ada lagi seorang kakak yang dah kerja lah. Member ni perempuan. And then satu hari tu dia tengah layan movie tau kat laptop dia, kat bilik dia lah. And then masa tu dalam pukul 2 atau 3 pagi, dia tak ingat, 2-3 pagi macam tu, pintu bilik dia ni dia memang sengaja buka sikit tau. Buka. Dia memang sengaja buka. And then dia ni pergilah tengok dekat, masa dia tengah tengok tu, dia rasa macam dia ni diperhatikan tau. Macam ada orang nak mengintai lah kat luar. Dia ingat kot akak yang sewa sama rumah dengan dia tu, yang tenung. Jadi dia pun pusing lah, dia pusing kat pintu tu, dia tengok ada 2 biji mata yang tengah merhati dia. Mata tu merah. Dia tak berani lah dia tak berani lah nak cakap apa benda tu. Tapi yang dia nampak, memang mata tu memang merah, semerah-merahnya. Dia nampak macam tubuh badan seorang manusia, tapi dekat bahagian mata tu merah. Yang lain dia tak beritahu, dia just bagi mata je warna merah. Sebab dia toleh memang benda tu tengah pandang dia, mata merah. Jadi lepas tu dia cakap dia tutup laptop dia terus tidur. Dia terus tidur. Dia cakap Man, okey ke tu? Okey sebab dengar bunyi macam bunyi bising-bising, macam macam bunyi angin. Memang aku depan kipas. Okey, tak apa. Jadi dia pun terus tutup laptop dia cakap dia terus tidur. Dia tak berani lah. Dia tak berani nak ingat dah benda tu, dia kata. Tapi itu yang dia cerita kat aku lah. Itu salah satu daripada pengalaman dia lah, dia kata. Memang sometimes memang pun benda-benda macam ni memang ada, sentiasa ada. Kat mana-mana kita pun mesti akan ada. Memang ada. Macam previous previous episode yang aku cerita pengalaman aku pun kat rumah sewa ni. Kalau cerita rumah sewa mesti akan ada punya. Dia mesti akan ada punya cerita kalau kat rumah sewa lah biasanya. Jadi ada lagi ke Man cerita? Tak ada. Tak ada lagi lah dah. Daripada kawan-kawan lain tak ada lah dah. Tapi itulah, aku rasa asal sekolah ni ada tak? Sekolah macam mana? Sekolah, nak bagi tahu ke nama sekolah dia? Sekolah siapa? Sekolah kita ke? Sekolah kita. Rasa tak perlu cerita kot. Just cakap tak payah cakap pasal sekolah kita lah. Tapi ceritalah. Aku tak tahu. Jangan sebutlah nama sekolah tu. Ini pengalaman daripada cikgu sekolah kita lah. Sila. Dia
dia kata memang ada sekolah sebenarnya. Tapi zaman ni cerita dia zaman kita kontak Hmm. dia kata cikgu lelaki lah. Mhm. Dia apa kata dia orang tak Ahad, dia orang datang kerja untuk prepare menukar betul-betul sekolah, betul kelas yang form tu nak bagi kita balik. Mhm. Lepas tu tiba-tiba dia perasan macam ada nampak budak berjalan-jalan gegar-gegar dekat luar tengah sekolah. Lepas tu? Lepas tu cikgu pun memang dia tahulah memang hari cuti siapa yang ada datang sekolah lagi pun budak. Sekolah tu sekolah tengah. Mana ada cikgu yang bawa anak pergi sekolah. Dia fikir macam tu lah. Lepas tu dia pun kata dia pun malas layan. Dia kata tak apalah. Memang dia kata memang hari hebat aku untuk dapat tengok anugerah yang orang bagi tu. Lepas tu dia kata okay, itulah. Lepas tu dia terus masukkan dia punya kerja-kerja untuk kamu lah dekat Instagram. Tak sampai dia apa tu lah kejadian dia. Dia nampak budak Budak tu budak tu besar mana? memang budak Dekat sekolah. budak kecil lah. Kanak-kanak Budak lah. sekolah. Budak sekolah. Sekolah rendah. Oh, dia nampak 5 budak tahun. sekolah pakai baju sekolah. Dia tak pakai baju sekolah. Dia range tinggi dan umur sekolah. Memang budak sekolah rendah lah. Tapi ada dekat sekolah menengah lah. Berlega-lega. Kiranya cerita Ini cerita aku dengarkan cerita tu aku rasa terbang minyak rasa seram lah. Lagipun sekolah kita yang bahagian belakang tu mana ada orang dekat Ha, kisi field science betul-betul. kan jarang nak ada. Memang Ha, memang tempat-tempat dia orang lah sebab benda yang kita tak tahu lah dia akan kerja hari tempat dia orang. dia berlega-lega lah situ. Area-area situ Itulah makanya salah satu yang cikgu kita tak Salah satu daripada pengalaman daripada cikgu di sekolah. Tu lah. Benda ni macam aku cakap tadi lah. Benda ni memang kat mana-mana dia akan ada. Mesti akan ada. Even kat sekolah ke, kat rumah sewa ke, dekat asrama ke, universiti ke, kan? Even padang bola pun mesti akan ada benda tu. Dia mesti akan ada cerita dia. Kalau Allah kata kita nampak tak ada. Betul? Ada orang yang memang macam Boleh nampak. dia memang sentiasa boleh nampak. Ada orang yang biasa-biasa macam aku, macam Michi, pernah lah mengalami pengalaman, adalah ternampak dia punya kelibat ke, ada sekilas nampak kan. Nak dijadikan cerita kiranya salah timing lah kita kan time tu. Ada orang yang macam kau kan Man kan, macam kau tak pernah alami, tak pernah tak nampak kira bertuah lah. Kira kau tapi bagus Man sebenarnya sebab sometimes kan bila kita ada pengalaman cerita ni, bila dah fikir lama-lama kan, bila dah lama-lama kita fikir balik teringat, dia jadi macam satu kenangan, dia macam jadi satu cerita tau. Tapi memang antara cerita tu tak adalah orang cakap apa kita nak bangga kita tak nampak, tapi kadang-kadang tu
kita ambil tu sebagai iktibar lah, sebagai pengajaran lah kan. Mungkin yang kita buat untuk kita percaya benda tu memang ada. macam mana? Nak buat kita percaya benda tu memang ada. Sebab tu dia tunjuk apa ni. Betul. Jadi menangkan Luqman tak pernah alaminya, tapi dia ada cerita-cerita tadi, cerita-cerita daripada kawan-kawan dia, daripada cikgu kan. And then kita pun tadi ada cerita-cerita yang aku baca lah, yang saya baca tadi daripada DM. Thank you dekat kawan-kawan yang DM tadi. Okay, memang seram, serius seram. Memang cerita-cerita diorang pun antara yang cerita seram. Cerita-cerita Luqman tadi pun yang daripada kawan-kawan dia punya pengalaman daripada cikgu-cikgu pun seram juga. Okay, thank you Luqman buat sudi join podcast untuk episod yang kali ni. Untuk biasa kita ada Michi kan. Biasa aku, Michi, and then kita ada guest. Tapi untuk minggu ni ada episod yang kali ni Michi sebenarnya ada hal, jadi dia minta aku teruskan lah. Aku teruskan seorang pun tak apa, aku cakap. Tapi aku teringat kalau aku seorang bosan macam macam episod yang sebelumnya aku seorang bosan, aku tak tahu nak cakap apa. Nasib baiklah kita ada Luqman kat sini. Sudi lah nak join. Adalah cerita juga. Cerita lain juga daripada Luqman ni. Okay. Luqman ada apa-apa lagi nak cakap ya? Okay, itu je lah cerita daripada kawan aku Luqman. Okay, terputus pula tadi tengah cakap dengan dia. Tengah connect kita tengah connect tadi tu, tengah podcast tu, boleh pula terputus kan. Biasalah, benda ni biasa. Okay. Untuk next punya, tak cakap lah next punya podcast. Untuk episod yang kali ni, selain daripada Luqman tadi, sebenarnya saya pun ada lagi lah seorang lagi tetamu kan, yang sudi nak join. Tadi Luqman, ni ada hari ni tetamu seorang lagi yang nak join, iaitu saya punya ibunda saya lah, bonda saya. Last episode dengan ayahanda dengan bapa, dengan ayah. Okay, yang untuk episod yang kali ni dengan bonda, dengan ibunda saya. Okay, kita akan teruskan. Okay, lepas tu macam mana? Mula-mula dia macam mana? Okay, mula-mula dekat UiTM Kelantan. Dia tempat dia macam dom tau, dom panjang, macam rumah panjang tu. Lepas tu from partition 1, partition 2, partition 3, partition 4 macam tu lah. Ibu dan kawan ibu dalam partition 2 ke 3 macam tu lah. The first partition tu junior semua lah. Lepas tu ibu dan kawan ibu tengah study. Lepas tu dah masa tengah malam dah pukul 12 lebih kot. Tengah study. Lepas tu tiba-tiba dah rasa macam satu macam punya sejuk angin tau, angin dingin sejuk sangat rasa. Lepas tu rasa macam tiba-tiba macam tak sedar hati. Lepas tu dekat bulu roma dekat tengkuk lah semua rasa macam apa sal ni, rasa macam satu macam dia rasa kan. Ada macam feeling satu macam. Lepas tu ibu pandang kawan ibu ni meja ibu, katil tengah-tengah dia meja dia. So kita pandang, tiba-tiba kita pandang each other. Lepas tu macam ada chemistry, macam cakap macam ada benda ni je kan. Lepas tu kita tutup tutup tingkap, tutup buku semua. Lepas tu baring share katil dengan dia lah. Baru nak baru baring-baring, baru nak pejam mata, tiba-tiba dengan budak partition 1 tu jerit. Menjerit sokok hati. Dia padahal sebelum tu dia dah tidur dah tu.
Sebab bila kita nak pergi toilet akan tempuh dia punya partition tu. So nampaklah bila sebelum nak tidur tu kita pergi toilet tu memang tempat tu dah macam dah gelap lah, lampu dah tutup semua kan. Beramai budak-budak dah tidur. Dia tiba dengan menjerit cukup hati lah. Semua terbangun. Kenapa? Lepas tu ada ketua dom tu panggil lah warden. Sekali warden pun datang panggil ustaz. Dia jerit. Kita orang yang lain-lain tu warden kata baca Yasin kan ramai-ramai. Baca Yasin ramai-ramai. Lepas tu ustaz datang, ustaz baca dia macam reda kejap. Lepas tu dia macam nangis, lepas tu dia jerit balik. Lepas tu ustaz kata tak boleh jadi ni, dia kata kan. Ustaz kata kita telefon parents suruh datang ambil kan. Lepas tu tak lama adalah saudara mara dia ada tinggal dekat area dekat Kelantan juga kot. Datang ambil dia tengah malam lah. Bawa dia balik lah daripada situ. Lepas tu esok hari tu rupanya baru kita orang tahu dia sebenarnya atuk dia Sami kuat dekat Thailand. Salah seorang daripada Sami yang ni lah. Mak dia ke bapak dia convert. Tapi atuk dia memang kira macam Sami Buddha yang paling, antara Sami Buddha yang paling kuat lah dekat tu, dekat Thailand kan. Dan in fact dia pakai cincin tau, atuk dia bagi. Cincin, dia ada pakai cincin, satu cincin tu. Agaknya datuk dia Sami Buddha untuk protection kot kan. Faham? Lepas tu kat situ kan biasalah bila duduk Kelantan bila duduk asrama kan kita semua solat. Lepas tu kita orang tengok dia macam jarang lah nampak dia solat ke benda kan. Sebab kita orang setiap hari Khamis malam Jumaat kita orang akan duduk berkumpul bukan baca Yasin ramai-ramai. Dia tak pernah nampak dia join lah. Lepas tu agaknya bila sebab situ kan semua budak-budak solat, lepas tu baca Yasin apa tu kan. Dia dah jadi macam bertembung tau. Benda tu agaknya macam marah macam benda tu macam kita dia panas agaknya kot kan. So budak tu pakai cincin yang apa ni. Bila suruh buka kan dia tak nak. Tapi lepas tu terus stop budak tu. Tapi memang dia tak nak buka ke macam mana? Dia tak bagi buka cincin tu. Dia yang tak bagi. Dia tak bagi. Dia macam marah-marah. Marah lah. Dia jerit marah. Dia macam dia punya ni marah agaknya kot. Tiba-tiba dia sampai satu masa dia menjerit. Lepas tu yang dia menjerit, yang dia kena ni rasanya second time kot. First time tu dia boleh kontrol lagi. Oh, dah banyak kali berlaku ke? Dalam 2 kali kot. Orang yang sama. Budak yang sama. Tapi masa yang first time tu tak tahu yang dia ada pakai cincin atuk dia yang Sami Buddha ni bagi. Dia pun tak bagi tahu. Second time tu agaknya bila parents dia ambil ke apa entah, baru dong cerita yang betul lah. Untuk protection lah cincin dia pakai tu. Tapi lepas tu lepas dia histeria yang second time tu dia tak masuk lagi dah. Dia berhenti terus. Dia keluar terus daripada ATM. Dia tak sambung lagi dah. So ni lah agaknya mungkin pertembungan ke apa ke kan. Tapi kan kalau macam benda yang histeria ni lah, sebab since awang pun pernah jumpa few kan biasa histeria memang perempuan je, jarang lah lelaki. Dia mesti ada penyebab dia takkan ada saja-saja kan. Sebab macam abang punya experience masa yang abang kat Unicorp kan, yang budak tu kena histeria, dia berlaku sebab dekat tandas perempuan dekat asrama memang kotor. Dia orang yang pad tu, yang ada diorang punya ni kan, diorang punya period tu, diorang kata buang merata-rata. So mungkin sebab benda tu tak ada, kita orang punya memang bersih. Tapi memang dia je lah, dia je seorang. Dia kalau macam histeria, seorang budak kena diangkit dengan seorang budak kena satu, ramai-ramai siapa yang dekat sini semua kena kan. Ini tak ada, ini dia seorang memang je. Seorang je. Memang dia seorang je. Maknanya kita orang syak dia punya ni lah kot, dia punya penjaga dia kot, saka dia ada saka katnya kot. Tok dia hantar saka kat dia kot. Saka yang apa bila budak-budak solat baca Yasin semua dia rasa panas kan. Dia rasa marah. Dia rasa marah.
Sebab kalau histeria yang macam biasa tu dia akan berjangkit. Budak ni berjangkit, budak tu berjangkit, budak tu pula menjerit, budak tu kan. Dia pun satu kumpulan tu dah menjerit kan. Ini tak ada. Ini bukan satu dom tu menjerit. Dia seorang je. Memang Dia seorang je. Sebab tu kita orang tak panik. Sebab bukan satu dom tu yang menjerit. Dia budak tu je. Tapi memang cincin tu lah yang ni. Dia ada pakai cincin macam cincin besar. Ini kata ustaz kata ni atuk dia kirimkan untuk dia, bagi dia pakai, suruh pakai as for protection. Mungkin dalam pada tu atuk dia pun bagi jugalah. Biasalah Thailand kan, Siam mesti dia bagi ni. Macam kita tengok cerita-cerita Siam lah. Yang punya ni kan kuat. Dia punya saka dia tu jaga kot. Budak tak lama pun duduk situ belajar. Budak freshy kan, baru masuk. Masa yang dia kena histeria tu, macam ni dia punya keadaan dia? Macam orang biasa ke atau macam yang kita tengok kat movie tu? Ibu tak pergi tengok dekat-dekat sebab ustaz warden dengan ustaz dengan ustaz tak pergi dengan datang dekat. Kata baca awak semua jangan datang dekat. Ni sebab ustaz kadang-kadang takut ingat kalau histeria takut dia berjangkit kan. Jangan semua jangan dekat. Semua pergi dekat satu pergi dekat satu tempat tu baca Yasin dekat sini kan. Baca Yasin ramai-ramai dia kata. So siapa-siapa yang itu semua dah pergi lari ke sana kan. Kita orang takut dia nanti lepas ni seorang dah tu nasib baik tak ada lah. Cuma dia seorang je. Mungkin marah lah kot. Tok dia marah ke ataupun tok dia perasap lagi kuat ke apa ke kan. Sebab dia pun memang Allah alam lah, tak pernah pula nampak dia solat ke apa ni baca Yasin ke apa, tak pernah nampak. Allah alam lah kot masa dia buat kita orang tak nampak ke apa kan. Tapi entahlah dia sebab yang macam tu lah kot. Dia tak pernah ni dengan ibu lah, close dengan ibu. Tak, dia baru masuk pun. Dia memang baru masuk lah. Dia seorang lah. Dia seorang. Ramai lah kat situ. Kira yang kena tu dia seorang. Dia seorang. Sebab tu kita orang kata bukan histeria yang jenis yang boleh jangkit tu. Itu memang dia mungkin dia saka dia marah ke apa ke tak tahu lah, something lah tu kat ni kot. Tapi memang ni lah atuk dia memang salah seorang Sami Buddha kuat dekat Siam tu. Mak dia dengan ayah dia cerita lah. Mak dia cerita lepas kejadian tu, mak dia kan ayah dia rasa salah seorang yang apa ni mix kan, dia mix. So dia memang dia pakai cincin lah tu ni. Mungkin atuk dia nak jaga ke, hantar saka suruh jaga ke kan. Dia tak tahu ni ada. Selain daripada yang kes tu, ada lagi apa berlaku dekat UiTM mana? Ibu kan banyak merantau. UiTM Pahang. UiTM Pahang kenapa? UiTM Pahang dia macam apartment tu, macam flat. So dia ada 4 bilik. Satu unit, satu rumah tu ada 4 bilik. Bilik master bedroom tu attach dengan balcony luar. So kita orang kalau nak sidai baju ke apa, memang masuk je lah bilik first room tu, master bedroom tu. Master bedroom tu kawan ibu dengan 2 orang lah. Kawan ibu dengan kawan ibu lagi seorang tu duduk master bedroom. So apa ni bila nak pergi sidai basuh baju, nak sidai baju, kita orang akan masuk ikut bilik dia, buka pintu, keluarlah kat balcony. Tu dah satu malam tu sebab kita orang busy di kelas semua, basuh baju malam-malam, sidai lah senang. Esok tengah hari balik kelas pun dah kering dah kan. Lagi pun nak cup tempat sidai baju tu. Lepas tu ibu basuh baju. Lepas basuh baju malam tu, ibu masuklah dekat balcony tu, masuk kat bilik. Memang masa tu dah malam lah, dah sunyi, dah banyak tempat yang dah sunyi lah. Lepas tu ibu tengah sidai baju, sidai. Sekali ibu angkat muka, nampak ada macam satu benda putih. Benda putih dengan rambut panjang di tengah pandang. Lepas tu buat tak nampak dia lah. Ibu sidai baju. Lepas tu tengok macam ada lagi ke budak blok belakang tu ke main-main ke apa ke kan. Yang masa ibu angkat baju tu, dia betul-betul sidai depan baju. Ibu. Sidai baju Dia betul-betul depan ibu. Dia dekat blok belakang tu. Dia pun dekat balcony belakang. Dia balcony menghadap balcony. Balcony belakang menghadap balcony kita orang macam tu. So kalau budak belakang,
budak blok belakang tu sidai baju, dia akan menghadap kita punya balcony lah. So kita orang akan balcony ke balcony lah. Benda tu dekat balcony blok belakang. So ibu sidai baju nampak macam sekali imbas nampak. Sekali imbas. Sekali imbas macam tu. Lepas tu siapa pula yang dengan adu. Aku pakai telekong ke apa ke nak sidai baju ke apa. Lepas tu buat tak nampak lagi. Sidai lagi pandang. Dia lagi. Lepas tu ibu kelang kabut lah masuk. Lepas tu ingat bayangan ibu je ke apa kan. Sebab malam ke apa ke nampak kot-kot orang sidai telekong ke apa ke. Reflection macam tu reflection lah. Lepas tu few days lepas tu kawan ibu esok tu kawan ibu cerita. Dia kata aku sidai baju malam tadi, aku nampak macam ada benda warna putih dekat blok belakang, kat balcony belakang tu. Lepas tu ya ke? Aku ingat aku je pun sama. Rupanya kau sama ke? Yalah dia kata. Warnanya daripada ibu sampai kawan ibu pun boleh nampak. Maknanya dia akan muncul tiap malam kot. Tak tahulah katnya kot. Tapi kawan ibu yang nampak tu pun, dia masa dia sidai baju tu dia pun kelang kabut lari masuk. Lepas tu dia tidur, dia kata kan. Dia takut yang dia kelang kabut masuk. Dia tutup pintu, lepas tu dia tidur. Besok tu baru dia berani, dah siang tu baru dia berani cerita ke orang. Malam tadi aku nampak ni. Lepas ibu kata, ya. Ibu kata ibu pun pernah nampak juga, ibu kata. Tapi ibu tak nak lah cerita. Ibu kata ibu takut ibu punya perasaan ni sebab dah malam kan. Perasaan ke apa ke. So lepas tu, sejak daripada tu tak siapa yang berani sidai baju malam-malam ke, angkat baju malam-malam. Semua siang-siang semua angkat baju, siang-siang basuh baju. Tapi yang dekat balcony yang dia duduk tu, rumah tu kosong ke apa? Ada budak. Yang budak tu tak pernah experience apa-apa ke? Tak pernah, tak kenal. Kita orang tak kenal. Tak kenal. Walaupun sama-sama student semua kan. Tapi kita tak pernah, tak kenal lah siapa tu. Senior, junior semualah. Dia diri ke, dia tenggek ke macam mana? Dia berdiri. Dia berdiri dekat balcony tu? Dia pakai baju putih panjang, macam jubah panjang tu. Betul tak nampak muka dia, tapi kepala dengan rambut panjang berjurai. Macam yang Kak Ponti lah. Macam Kak Ponti. Kak Ponti lah tu. Dia tak terapung lah. Tak ada, sebab dia kan ada balcony yang pengadang balcony tempat yang besi-besi tu kan, yang apa tu, tempat yang besi yang besi kat balcony tu. So dia melayang je kat situ. Dia bukan nampak dia melayang, dia tengah, tapi kita nampak lah dia tengah pandang kita. Tapi kalau macam masa ibu tengok tu kan sekali imbas, and ibu tengok second time kan, ibu tengok 2 kali. Kira dia punya position dia dengan kira maksudnya dia memang dia punya dia pandang position dia memang diri pandang kat pandang balcony kita orang, balcony ibu. Tu dekat Kuantan lah, Pahang. Yang Historia tu kat Kelantan. Apa yang tempat lain ibu pergi tak adalah? So far tak adalah, alhamdulillah tak ada. Cuma lepas tu yang apa tu dia lah, yang kat highway tu lah, yang ni budak-budak sekolah tu. Highway tu lah. Yang dengan daksen kuning tu. Daksen kuning. Lepas tu apa yang dekat Bukit Merah tu lah. Bukit Merah. Bukit Merah tu tak nampak lah. Bukit Merah tak nampak, tapi kita dengar. Sampai tak tidur lah malam tu. Merah. Lain tak ada lah. Lain so far insyaAllah tak apa-apa. Okay, itu interview saya lah. Interview Okay, itu podcast kita untuk minggu ni. Okay, thanks kat Lokman tadi. Thanks kat my bonda, my beloved bonda, my bunda, untuk kongsi cerita-cerita seram. And then thanks juga kat kawan-kawan lain yang DM kat saya tadi, cerita pengalaman masing-masing. First of all, nak cakap benda ni macam saya selalu cakap lah, saya selalu sebut ni dekat dalam podcast, kita tak boleh berani sangat dan kita tak boleh takut sangat. Okay, sebab benda ni dia akan kacau yang paling lemah, dan yang berani, yang acah-acah berani ni adalah antara yang selalu kena. Okay, yang paling lemah dan yang acah-acah berani, yang terlalu tunjuk sangat dia punya takut tu kan, terlalu
Terlalu tunjuk sangat takut dia tu. Dan yang acah-acah berani, dia memang selalu kena. Golongan 2 ni memang selalu kena. Okay, apa yang kita patut buat, kita anggap dia macam manusia, kita anggap dia pun makhluk Allah juga. And kita fikir macam ni je, dia pun makhluk Allah juga. And kita nak takut sangat buat apa, tapi kita tak boleh lah nak acah-acah berani. Kita kena hormatlah juga kan, sebab benda macam ni, dia ni pun makhluk Allah juga, dia macam kita juga kan, ada perasaan juga mestilah kan. Kalau takkanlah ada perasaan yang membuat kita yang mengganggu kita ni. Memang sifat diorang ni suka mengganggu kita. Dia ni memang suka bermain kan. Itu memang salah satu daripada diorang punya kegemaran diorang lah. Kita buat podcast ni kan bukannya sebab nak menakut-nakutkan. Okay, serius saya cakap, saya bukan buat podcast ni untuk menakut-nakutkan orang. Serius saya cakap, saya buat podcast ni untuk sebab saya ni tak normal ke, sebab saya ni suka berkawan dengan benda-benda tu ke, tak ada. Saya tak suka juga benda tu, nak tengok benda tu, tak ada. Memang tak suka. Tapi bila buat podcast ni, kita dengar cerita-cerita orang, pada masa yang sama sebenarnya kita belajar sesuatu tau. Kita belajar sesuatu, kita belajar daripada pengalaman orang, kita belajar sesuatu yang setiap benda ni ada sebab dia. Kenapa Allah tunjukkan benda tu kat kita, kenapa kejadian tu berlaku kat kita, ada sebabnya kan. Allah akan turunkan sesuatu tu mesti bersebab. Okay, kita tak boleh nak fikir kenapa ni, sebab dia pun makhluk Allah. Kita kena fikir yang tu. Okay, itu yang penting. Okay, yang penting kita masih ada Allah, yang patut kita takut Allah kan. Apa yang lebih menakutkan daripada setan, yang lebih menakutkan daripada jin, malaikat maut lah kan. Bila malaikat maut dah datang, memang kita dah tak sempat nak buat apa-apa kan. Itu lebih menakutkan lah sebenarnya bagi saya lah. Saya memang takut malaikat maut. Bukan saya takut mati, tak ada. Saya takut tak sempat kita nak bertaubat tu lah kan. Kita kena fikir benda tu juga sebenarnya kan. Okay, memang Sembang Seram adalah platform yang saya memang suka guna untuk orang-orang, untuk member-member, untuk kawan-kawan berkongsi cerita-cerita seram. Banyak sebenarnya kan. Macam yang kawan-kawan hantar, yang kawan-kawan datang jadi tamu cerita, saya suka mendengar. Saya memang suka berkongsi, saya suka mendengar perkongsian orang. Malah saya mengalu-alukan lagi kalau kawan-kawan yang lain semua yang rasa macam nak share kan, nak DM, malu nak join kita orang, malu nak jadi tetamu, tak apa, share hantar WhatsApp ke, hantar dekat DM kat Instagram ke, hantar kat Facebook ke boleh, hantar dekat Twitter pun boleh. Mana-mana rasa nak share, dipersilakan. Sebab itu orang suka perkongsian daripada korang kan. Okay, itu saja untuk podcast untuk yang minggu ni lah, untuk episod yang kali ni. Terima kasih sangat-sangat kat Lokman, terima kasih kat bonda saya, terima kasih kat kawan-kawan lain yang berkongsi, terima kasih sangat banyak-banyak yang tak terhingga. Terima kasih kepada semua yang mendengar ni, yang fan-fan ni, yang bagi Facebook kami mencapai sampai 1000 lebih likes. Thank you. And then yang like, follow, yang share video kat YouTube ni, yang dengar dekat podcast kat Spotify ni, thank you banyak-banyak. Terima kasih kat kawan-kawan lain semua, terima kasih banyak-banyak yang menyokong. Okay, itu saya ingat, Michi selalu cakap ni, misteri tu wujud. Okay, follow kami kat